pula kacau. Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi washabihi wa barik wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar teman-teman, sahabat-sahabat, ibu-ibu, ayah? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan terbaik insya-Allah. Syukur kita pada Allah, kita diberi peluang lagi. Alhamdulillah. Satu peluang yang sangat mahal. Mahal hidup ini. Mahal hidup ni terletak kat mana? Hidup ni mahal kerana kita hidupkan agama dalam hidup kita. Itu jadikan hidup tu mahal. Manusia yang ada sekarang ni semuanya tengah hidup kan. Hidup kita ni tak jadi mahal kalau tak hidupkan agama. Hidup kita biasa-biasa kalau kita tinggalkan agama. Hidup kita tak ada apa-apa nilai di sisi Allah kalau kita tinggalkan Allah. Hidup kita tak ada apa-apa nilai kalau kita tinggalkan sunnah Nabi SAW. Hidup kita tak ada apa-apa nilai walaupun kereta kita nilainya mahal, rumah kita nilainya tak terkira, walaupun aset kita bersepah-sepah, tapi semua tak ada nilai kalau kita tidak bawa Islam dalam pegangan hidup kita. Kalau tak ada itikad, tak ada kalimah la ilaha illallah, maka bangunkan, suburkan, sebarkan kasih sayang Islam dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita. Khususnya, kalau kita lihat anak kita pandai, itu belum cukup hebat di sisi Allah tu. Kalau dia tak dibangunkan dengan agama, solatnya tak buat. Allahumma salli. Solat tak buat, mengaji tak buat, tapi duduk kelas pandai, kelas sains, kan, tak ada apa-apa nilai, melainkan kembali pada Allah. Hidup ini bernilai jika kita ada agama. Hidup ini bernilai jika kita ada Islam tu jadi pegangan kita. Hidup ini bernilai apabila kita sujud pada Allah. Hidup ini bernilai apabila kita mengenal, mencintai, merindui dan menghidupkan amalan Nabi SAW. Hidup ini benar-benar bernilai apabila kita kembali kepada jalan ihdinas siratal mustaqim. Kita kekal di jalan kebenaran, di jalan yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So, kita bangunkan anak-anak kita macam tu, sahabat. Supaya dia faham kehidupan ini tidak terletak pada wajah dia, tak terletak kepada pakaian yang dipakai, smart tak smart, harga berapa. Kan, ada orang kata, wah kau lain lah, baju yang kau pakai pun nampak kau kelas. Kelas pada manusia, tidak kelas pada Allah kalau baju dia mahal tapi iman dia murah. Faham ke faham? Baju dia mahal tapi iman dia murah. Dan tidak beriman pada Allah, beriman pada Allah tapi tidak jaga amal. Kau lain lah, engkau memang orang kaya, bapak engkau orang ada nama. Bapak dia ada nama di sisi manusia, belum tentu ada nama di sisi Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Suatu sahabat, bangunkan keluargamu dengan agama supaya dia ada nilai di sisi Allah. Dan tanam kepada anak, kehebatan dia bukan terletak pada markah peperiksaan dia. Kehebatan dia tu tak terletak kepada kelas apa yang dia duduk sekarang. Itu semua bonus. Utamanya, pokoknya, akarnya ialah agama. Akarnya dia kena pegang Quran dan Sunnah. Kita fokus anak kita pandai, tapi kita lupa yang maha pandai. Kita lupa yang memberi kepandaian tu. Habis keluarga kita. Satu ada orang follow Pak Riz, anak saya semuanya jadi, alhamdulillah, semua pandai-pandai. Tapi tak ada orang, tak ada anak yang ada masa untuk saya. Tak ada anak yang ada masa untuk bersama dengan saya. Tak ada anak yang ada masa untuk balik. Nampak tak? Semua pandai-pandai. Apa nilai dia pada pandai tu? Ada yang doktor, ada yang engineer, ada yang jadi pilot, ada yang jadi tokoh politik, tokoh masyarakat. Tapi apa nilai dia? Nilai dia terletak kat mana? Pada jawatan ke? Pada kedudukan ke? Pada status ke? Pada apa? Nampak tak? Apabila tidak ada pegangan agama, itikadnya lemah, maka hubungan dengan mak bapak jadi longgar, hubungan adik-beradik jadi tunggang terbalik, lintang pukang, kan? Sebab tanah sekangkang kera, kita bergaduh, berpecah belah. Dulu kita sekatil tidur sama-sama, sepinggan makan sama-sama, suap menyuap. Bila dah makin besar, dah semua pandai-pandai, tanah sekangkang kera kita gebut. Tak ke kita macam kera? Nampak tak? Faham ke faham? Kan? Dulu kita sebantal, setilam, seselimut. Nah, kalau zaman saya kecil-kecil dulu, kita pakai kelambu, tau kelambu. Kan? Kita pakai kelambu tidur gambar ramai. Kita tidur kat lantai gambar ramai. Kadang-kadang panas tak nak tidur atas katil, kita tidur adik-beradik, kita tidur ramai-ramai kat ruang tamu. Punya cinta kasih adik-beradik. Bila kita dah berkahwin, dah ada anak pinak,
Nampak tak? Mula berpecah belah, mula bercakaran. Dan banyaknya sebabnya ialah harta yang ditinggalkan oleh mak bapak. Sebab itu mak, sebelum kau tinggalkan anak, dengar, tulis kat komen tu. Sebelum kau tinggalkan harta pada anak engkau kerja mati-mati ni dan kemudian kau mati. Betul lah kata kerja mati-mati. Kerja mati-mati dah kerja pergi mati. Kerja mati-mati dah kerja pergi mati ya, dah matilah apa lagi? Orang kerja mati-mati kan, dah habis dia punya peranan, dia habis perjuangan dia, matilah apa ya? Betul tak? Bila kamu kerja gila-gila, kamu kerja mati-mati sungguh-sungguh, tentulah ada aset-aset yang kamu dapat cipta, dapat lahirkan, dapat hasilkan. Nampak tak? So, semua aset ni bila kamu mati akan dipindah milik kepada mereka yang berhak. Faham ke faham? Mereka yang menepati syariat. Mengikut hukum faraidnya, dia dapat. Kalau tak bagi gunakan faraid, kan bergaduh. Kadang-kadang dah bagi ikut faraid pun bergaduh juga. Tak puas hati kenapa dia lebih aku kurang. Faham ke faham? Kan? Jadi bila kita bekerja mati-mati ni, tentu ada aset-aset kita akan ditinggalkan yang menjadi rebutan anak-anak. Sebab itu kalau nak elakkan anak rebut harta, dengar pesan Pak Riz ni. Tulis kat ruang komen. Kalau nak elakkan anak rebut harta, maka sebelum kau bekalkan mereka dengan harta, engkau wajib bekalkan mereka dengan agama. Bekalkan mereka dengan Al-Quran. Bekalkan mereka dengan sunnah. Bekalkan mereka dengan Islam. Sedaya upaya bangunkan Islam tu dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan anak kita jadi anak yang soleh, soleha. Bila kau tinggalkan harta, anak kau takkan berebut. Itu yang akan lahirnya konsep prinsip mengalah. Tak apalah bang, abang ambil bang, tak apa bang. Sebab bukan dia tak nak harta tu, dia nak. Tapi bagi dia, mahal lagi perhubungan daripada harta yang menyebabkan tercalar leburnya perhubungan. Kenapa dia boleh fikir sampai tahap itu? Kenapa dia boleh fikir ke tahap itu? Sebab dia ada agama. Dia tahu tanah itu takkan boleh bawa masuk ke dalam kubur. Tapi mak di dalam kubur ni sedang diseksa sebab adik-beradik sedang bergaduh. Peduli apa aku, mak kena bantai. Aku nak tuntut hak aku. Macam tu sekali anak zaman sekarang. Ada yang bawa kes tuntutan ke mahkamah. Bapak masih hidup, mak masih hidup, dah tuntut kat mahkamah. Kan? Sebab hibah, hadiah kepada adik, hadiah kepada abang, tak puas hati, tuntut. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Sebab itu tak rugi sahabat. Ingat pesan saya, tulis kat ruang komen, tak rugi. Orang yang bekalkan anak dengan agama, tak rugi. Kat dunia, di kalangan sahabat mungkin tak hebat. Anak kau belajar mana? Belajar pondok? Pondok je Nak kerja apa tu? Anak aku memang tak ada kerja di pandangan kau. InsyaAllah, anak aku buat kerja di saat aku nanti di alam barzah. Dia buat kerja sebagai anak soleh. Dia akan buat kerja sebagai anak yang beramanah. Dia akan buat kerja sebagai anak yang ada integriti. Dia akan buat kerja sebagai anak yang penuh kasih sayang. Kita yang bangunkan anak nak belajar tinggi, bukan tinggi sampai tercalar, tercacat, ter-OKU Al-Quran, tertinggal, terpinggir Al-Quran, sampai masuk universiti Al-Quran tak habis-habis, tak pernah khatam walaupun sekali, maka dia pinggirkan Quran sebab dia terlalu sibuk dengan pelbagai jenis buku. Maka besok kita mati, takut-takut kita dikerjakan oleh mungkar dan nangkir. Ini yang kita takut. Nampak tak? Dulu kita berbangga sebab anak pandai. Sekadar anak pandai, setinggi mana yang kamu boleh bawa cerita pandai itu? Sekadar anak kita pandai. Tuan-tuan dan puan-puan, nak bawa hebahan kepada mungkar nangkir ke? Maka kita marah buka. Sebelum aku jawab, aku nak kenalkan siapa aku. Aku ni pam. Anak-anak aku hebat-hebat. Peduli apa malaikat mungkar nangkir, anak kau hebat. Yang dalam list yang aku ada ni, kata malaikat, kan, engkau seorang ayah yang gagal. Anak engkau memang dalam list kata masuk universiti, tapi masuk universiti tak pernah solat. Masuk universiti tinggalkan solat. Anak engkau beberapa kali berzina, engkau tak ambil tahu. Sebagai seorang ayah, engkau tak ambil tahu. Bersedialah untuk kena gembat. Masa tu baru kita nak terkesan. Masa tu baru kita faham betapa pentingnya agama. Masa tu baru kita tahu nilai kita terletak pada agama. Pada waktu itu baru kita faham nilai kita terletak pada Islam. Pada ketika itu baru kita faham nilai kita terletak pada pembangunan Al-Quran dan Sunnah. Baru punah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Faham ke faham sahabat? Ini perjuangan. Ini perjuangan. Sebab itu tolonglah. Kan? Sekolah masih bercuti lagi. Kita di madrasah masih lagi menunggu tarikh keramat kita. Harap-harap jangan sampai kiamat. Kita masih menunggu tarikh keramat. Bila agaknya madrasah nak buka.
walaupun telah dibagi tahu akan bersama dengan sekolah. Bukan apa. Saya minta maaf, kata bicara saya mungkin tak sedap didengar. Sekolah kalau lambat pun tak apa. Sebab cikgu-cikgu sekolah, saya minta maaf saya minta maaf dulu. Cikgu-cikgu sekolah di bawah Jabatan Pendidikan, di bawah Kementerian Pendidikan, gaji mereka berjalan walaupun cutinya panjang. Tapi saya kesian kepada sahabat-sahabat teman-teman saya yang madrasahnya diberi cuti panjang tapi gajinya tidak berjalan. Madrasah tak ada duit nak bayar gaji. Ustaz-ustaz yang tidak bekerja pada waktu ini, mereka ada anak bini, mereka ada keluarga yang harus diuruskan, yang harus ditanggung. Nampak tak? Anak form 5 pergi sekolah kan? Anak ustaz ni form 5 pergi sekolah. Tapi ustaz ni belajar pondok, mengajar di pondok. Gaji tak dapat dah 3 bulan. Ni bukan gurau. Sebab tu kita minta lah. Kita minta suara ni kalau boleh sampai. Dan sampai lagi. Ramai orang mesej saya, Pak Aris, alhamdulillah perjuangan Pak Aris dah berjaya. Madrasah dibenarkan buka. Memang dibenarkan buka. Bila sekolah buka. Bila sekolah buka. Tak ada tarikh lagi. Bila sekolah buka, itulah masalahnya. Kan? Kalau dia bagi tahu kita, okey, madrasah akan dibuka pada 1.8. Senanglah. Nampak tak? Madrasah akan dibuka 1.9. Kita jelaslah. Madrasah akan dibuka 1.10. Nampaklah. Nampak tak? Bila dibuka, sebab kita ni berjuang bukan tekuk kita, bukan tekak kita. Kan? Kita berjuang untuk ustaz-ustaz yang mungkin tak nak ada suara, yang tak ada suara. Kita perjuangkan untuk mereka yang gaji mereka tak ada. Mereka ada keluarga. Mungkin mereka nak cakap, mereka tak tahu cara, tak ada platform. Mereka mungkin nak suarakan pendapat tapi takut. Nampak tak? Ya, banyak takut. Jadi kita luahkanlah, saya Pak Aris, daripada Madrasah Tahfiz Al-Quran atau Adabiyah, kita luahkan. Benda ni tak salah. Kita luahkan. Seperti mana artis-artis luahkan mereka kehilangan pendapatan kerana lakonan tak ada. Seperti mana pemilik-pemilik spa-spa yang akhirnya telah dibenarkan beroperasi bila mereka bersuara. Kan? Sebab pendapatan mereka terhenti. Mereka kaitkan dengan ekonomi. Maka kerajaan benarkan. Begitu juga gunting-gunting rambut. Nampak tak? Pertubuhan-pertubuhan yang mewakili gunting-gunting rambut ni bersuara. Akhirnya suara mereka didengar. Sebab mereka berjuang benda benar. Jadi kita kena berjuanglah. Sebab kita yakin perjuangan kita benar. Memang benar ustaz-ustaz tak boleh bekerja. Sebab salah dari sisi sudut peraturan PKP ini. Kalau bekerja satu kesalahan. Madrasah tidak dibenarkan berfungsi. Kalau madrasah tak berfungsi tak ada masalah. Tapi ustaz-ustaz tu nak hidup. Ustaz-ustaz ni ada keluarga. Nak uruskan keluarga. Dia perlukan makan, minum. Dia perlukan belikan susu anak-anak dia. Faham ke faham? Dan kalau anda nak faham, pergi kontak jabatan anda yang bekerja tu. Anda kata, aku tak nak gaji. Boleh tak? Macam itulah mereka tak ada gaji. Mereka ada sebuah kehidupan. Inilah kita nak faham. Bila cintakan agama, kita menyeluruh. Kan? Bila kita cinta agama, dia bukan sekadar bab Quran, bukan sekadar madrasah. Cinta agama dia meliputi semua. Lihat orang susah, kita terasa. Lihat orang susah, kita terkesan. Itulah agama. Ada silaturahim, ada kasih sayang, ada cinta mencintai. Kita lihat ada orang putus pendapatan, kita terkesan. Kita fikir macam mana nak bantu kita kerja kuat supaya industri yang kita ada, syarikat yang kita miliki, syarikat yang kita uruskan boleh ambil pekerja-pekerja. Satu, kita kena kerja kuat. Kalau Pak Aris ada syarikat, Pak Aris boleh tambah 5 pekerja lagi. Kalau ada 100 syarikat Islam yang boleh ambil satu syarikat 5 pekerja. So kita dah dapat bantu 500 tenaga buruh, 500 tenaga mahir, 500 tenaga pekerja kan, umat Islam. Contohnya, nampak tak? Sebab itu kita usahawan Melayu Islam, usahawan Islam, tak kira Cina, India, Iban, Kadazan. Bila kamu orang Islam, kamu bertanggungjawab untuk bantu sesama Islam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kan? Dia bukan sekadar beli produk Islam. Dia bukan sekadar beli produk Islam je. Kita semua syarikat-syarikat Islam, walaupun tak keluar produk, kita servis dan sebagainya, kita kerja kuat untuk menzahirkan. Ada jawatan-jawatan kosong. Percayalah, di saat anda pemilik syarikat Islam, anda fikir macam mana nak bantu umat Islam, maka awak akan zahirkan kejayaan dari sudut rezeki. Anda bahagia, anda sihat, itu rezeki sahabat. Nampak? Ia bukan sekadar pendapatan, duit bertambah-tambah. Percayalah. Dalam diri kita sebagai pemilik syarikat-syarikat, kita berniat nak bantu umat Islam. Di saat kamu ada produk, orang buat kempen, kamu tak payah keluar 1 sen pun. Kempen telah dilancarkan, kempen telah diangkat, kempen telah dijulang untuk beli produk Islam. Kamu dapat keuntungan tanpa keluar 1 sen pun untuk melancarkan kempen beli barang Islam. Semua umat Islam terkesan. Maka mereka menzahirkan kecintaan pada agama ni, beli produk Islam. Bukan maknanya tak beli produk bukan Islam. Beli. Kalau tak ada produk tu di kedai orang Islam, kita beli juga kat kedai orang lain. Itu biasalah.
kita beri keutamaan beli barangan produk di kedai-kedai umat Islam. Tapi pemilik-pemilik kedai umat Islam tadi juga kena bertanggungjawab. Engkau jangan ambil untung je, tapi tak ada sumbangan pada ummah. Keluarkan zakat. Keluarkan zakat. Engkau dapat keuntungan. Di saat PKP ada syarikat lingkup, engkau masih untung. Keluarkan zakat. Di banyak tempat syarikat-syarikat tutup. Ada syarikat, ada individu yang memang putus pendapatan. Memang tak boleh pusing duit. Tapi ada syarikat umat Islam yang untung. Maka sedekah. Ambil berat tentang ummah. Ambil berat tentang umat. Ambil penting. Ambil tahu peka tentang kehidupan orang lain. Jangan sombong, sahabat. Jangan sombong. Ada orang untung. Sebab kenapa kamu untung? Ada orang boleh pakai servis kamu. Ada orang boleh beri produk yang kamu keluarkan. Dan mereka ini telah bantu anda. Apa sumbangan anda untuk agama? Apa sumbangan anda untuk Islam? Apa sumbangan anda untuk ummah? Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Faham ke faham? Apa sumbangan kita? Inilah perjuangan kita. Inilah usaha yang kita harus tegakkan. Nampak tak yang saya kata tadi? Daripada kecil kita bekal kat Islam. Bekal ke Islam macam mana? Ajar dia mengaji je ke? Bila kita ajar dia mengaji, kita zahirkan kecintaan kita pada perjuangan Nabi. Kita suruh dia peluk Quran, kita suruh dia cium Quran. Kan, kita suruh dia mencintai agama ni. Faham ke faham? Kita tanamkan macam tu. Kemudian kita duduk sama-sama. Kita tanamkan kecintaan pada agama. Kita bagi tahu pada anak-anak kita kerja kuat-kuat, belajar betul-betul sayang, belajar sungguh-sungguh sayang. Sebab bila anda berjaya, anda boleh tolong ramai orang. Bila kita umat Islam ni, kita diminta oleh Nabi kita untuk bantu semua orang, tak kira bangsa, tak kira agama. Kita kena tolong semua orang. Saya doktor, ada pesakit datang, orang Cina, walaupun dia Cina tapi dia susah, kita wajib tolong dia. Nampak tak? Kita tak boleh hidup dengan kepercayaan bahawa kita tolong bangsa kita. Tak. Islam ni dia hebat. Dia kena tolong semua orang. Bila kita tolong semua orang, bantuan Allah akan sampai. Subhanallah, percayalah. Jangan kecilkan skop hidup kita. Kita kena tolong bangsa kita je. Tak. Islam tidak mengajar kita untuk hidup macam tu. Untuk ada semangat asabiah. Tak. Kita kena tolong semua orang. Faham ke faham? Inilah kunci keharmoniaan, kekuatan negara Malaysia. Yang sedang diperkosa, sedang dilacurkan oleh segelintir manusia yang mempunyai cita-cita besar untuk menjahanamkan negara ini atas agenda-agenda mereka tersendiri, termasuklah agenda politik. Faham ke faham? Maka hari ini jatah negara sedang diperkosa. Kenapa ini semua berlaku? Sebab kita terlalu gairah nak memilih pemimpin yang ada terlalu gairah untuk berada ke atas, tapi tidak mempunyai perancangan strategi untuk membangunkan kecintaan pada negara. Semangat nasionalis tak ada. Semangat kecintaan pada negara tidak dibawa bersama. Jati diri bangsa hilang. Jati diri negara hilang. InsyaAllah nanti kita buat uji kaji. Kita buat kajian. Saya akan buat dalam masa 2-3 hari ini. Kita buat. Saya percaya kebanyakan anak-anak remaja ni kita akan buat kajian. Nak tunjukkan jati diri nasionalis hilang dah. Semangat kecintaan pada negara dah tak kuat. Suatu lahirnya jatah negara. Kalau tak ada pelacuran perkosaan kepada jatah negara, kita mungkin tak sedar adanya jatah negara. Kau tahu ke apa jatah negara? Kongsi sikit kat ruang komen tu. Tahu ke apa jatah negara ni? Jatah negara tu apa benda tu? Apa barang jatah negara? Bila kita ambil mudah dengan simbol-simbol negara kita, kita sedang diuji. Semangat nasionalis kita sedang diuji. Akhirnya nanti bangsa Malaysia akan rosak. Percayalah. Kita baru sebelum ni dalam masa 10 tahun kebelakangan ni, banyak kerosakan sedang dilakukan sebab agenda-agenda politik, keinginan, kegilaan, kerakusan, kemauan yang membabi buta untuk menguasai negara, sehingga kita lacurkan rakyat Malaysia. Kita lacurkan semangat nasionalis. Nampak tak? Janji cita-cita kita tertegak, maka tertonggeng terbalik bendera negara kita. Kan? Raja, sultan diperkotak-katikkan. Ini berlaku. Kan? Harus ada tekanan, harus ada ketegasan. Tahniah kepada PDRM yang saya dimaklumkan bermula semalam 2 hari lepas. Dan satu tindakan telah dilakukan di Petaling Jaya. Serbu tempat pencetakan buku yang ada mirip judul buku itu, gambar buku itu mirip kepada jatah negara. Yang tajuk buku tu dah gambarkan dah. Tajuk buku tu dah gambarkan siapa mereka.
Tajuk buku tu sedang memperkosakan keyakinan kita kepada rukun negara. Mereka sedang memperkosa pemikiran kita. So kita risau anak-anak kita yang tak dibangunkan dengan Islam akan rosak, mudah percaya. Tu yang sokong LGBT tu. Lu gila baru tahu. Lu baru tahu ke lu gila? LGBT. Kan? Nampak tak? Lu gila baru tahu lu gila. Nampak tak? Boleh sokong LGBT yang dalam Islam jelas-jelas Allah haramkan. Allah laknat mereka menyerupai perempuan. Allah laknat mereka menyerupai lelaki. Allah laknat. Kita pula boleh jadi pejuang untuk mereka. Kita bagi ruang pada mereka. Satu kita panggil mereka dakwah. Kita panggil mereka dekat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ini kita tak buat. Kita bagi ruang untuk mereka pula bersuara, berbicara. Mati ya. Engkau bagi LGBT bersuara. Asal kau tak bagi pula penagih dada bersuara? Engkau tak bagi pula pelacur-pelacur bersuara? Engkau tak bagi suara kepada pemabuk-mabuk? Tapi kenapa kau boleh bagi pada LGBT? Nampak tak? Ini rosaknya. Kita sedang merosakkan negara kita. Faham ke faham? Ini kita bimbang. Suatu penting untuk kita bangunkan. Kenapa? Apa jatah negara kaitan dengan bangsa kita? Sebab kalau kita tak bangunkan Islam pada anak kita, mereka akan menyokong ideologi yang boleh merosakkan agama. Kau faham tu? Kalau kita tak bangun, tak suburkan Islam pada anak-anak kita, sebab tu banyak orang tak puas hati dengan kehadiran madrasah. Ya, madrasah macam cendawan tumbuh. Orang tak selesa. Maka fahaman-fahaman liberal, fahaman-fahaman radikal diserap masuk dalam pemikiran orang Melayu kita. Nampak tak? Sebab mereka sedar kalau wujudnya madrasah-madrasah akan lahir kefahaman, kecintaan pada agama lebih kuat, lebih utuh, lebih mantap. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Maka institusi ini harus dilemahkan. Mungkin orang tak nampak, tapi itu yang berlaku. Institusi ini harus dilonggarkan. Institusi ini harus disusahkan. Orang mungkin tak nampak sebab kamu tak ada kat dalam gerabak tu. Kami berada dalam gerabak yang sedang bergerak memperjuangkan Islam. Yang turun kat tengah jalan bukan kami. Yang turun ke tengah jalan buat demonstrasi bukan kami. Yang turun tengah jalan tu orang politik bukan kami. Kami berjuang atas landasan kalimah la ilaha illallah. Walaupun masa masih ditutup, belum bagi tahu tarikhnya. Banyak ustaz-ustaz yang kehilangan pendapatan. Kami masih lagi senyap. Tidak ada lagi suara-suara yang boleh mengganggu gugat kerajaan kita. Tak. Kita masih senyap. Inilah ustaz, inilah ulama, inilah pejuang agama. Kita faham mana boleh, mana tidak. Kita faham mana yang dibenarkan oleh negara, mana tidak. Sebab sesuatu yang dibenarkan oleh negara biasanya tidak bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh Islam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Apa yang berlaku pada jatan negara adalah apa yang berlaku sejak kebelakangan ini sebenarnya sangat bahaya untuk anak-anak Melayu Islam kita. Kalau tak dibangunkan dengan agama, jangan ambil mudah ni. Jangan ambil mudah. Jangan digambarkan benda ni remeh. Kalau anak-anak kita Islam tak dibangunkan dengan Islam, mereka tak ada kecintaan pada negara. Sedangkan mencintai negara itu sunnah. Mencintai negara itu tuntutan dalam Islam. Satu, kita dibenarkan berperang untuk mempertahankan negara. Kalau tidak dalam sunnah, maka tak boleh pertahankan negara lah. Mati kata. Nampak tak? Ini perjuangan negara. Jatah negara adalah satu simbol yang besar. Kalau tak ada, kita tak perasan. Adanya jatah negara, kita tak ambil tahu. Tajuknya pun kita dah tahu dah. Mereka ini adalah golongan-golongan liberal yang sedang berusaha untuk merosakkan. Mereka minta maaf. Kalau tak ada live ni, saya dah maki. Minta maaf. Buat salah, minta maaf. Asal pelacur kalau minta maaf kita tak bawa ke mahkamah juga? Kenapa orang yang merogol orang tu kalau minta maaf kita tetap bawa ke mahkamah? Ni rogol kepercayaan, rogol keyakinan orang Malaysia. Ini besar dosa ini. Ini besar kesalahan dia. Dia boleh merosakkan perpaduan negara. Rebirth, reformasi, resistance and hope in New Malaysia. What is the hell of New Malaysia ni kita nak ni? Nampak tak? Malaysia baru ke lama ke? Nampak tak? Kalau kita tidak berjuang untuk agama, kita tetap akan tadah tangan untuk hidup. Kita tak nak laikan umat Islam yang menadah tangan untuk hidup. Kita harus menjadi pencorak kepada pembangunan negara. Kita yang menentukan, bukan yang menadah, yang memberi. Sebab tu kita nak bangunkan umat Islam yang memberi. Kita kena menang, kita kena berjaya. Kita bukan peminta sedekah. Kita bukan bangsa yang malas, betulkan. Kita bukan bangsa yang malas. Kita bukan umat yang malas. Ini perjuangan besar kita, sahabat. Kita kena betulkan. Jangan kita baca, kita biarkan anak kita menterjemah, mengtarif dengan pandangan dia sendiri.
Akhirnya dia malu nak mengaku di bangsa. Apa? Hari ini orang dah mula malu. Orang dah lagi dulu orang malu nak mengaku di Melayu. Nantinya takut-takut dia malu nak mengaku di Islam. Itu yang sedang berlaku. Saya ulang kali kedua supaya kita faham. Yang ini semua berlaku. Dia ada kaitan juga bangsa kita. Ada orang kita juga dalam ni. Pencetakan, penerbitan, penghasilan buku ini berkait juga dengan orang kita. Rebirth, Reformasi, Resistance and Hope in New Malaysia. Ada orang kita kat situ. Mereka nak cari apa? Apa pun Malaysia baru macam mana sekalipun, Islam itu tetap sama. Harus kita bergerak, harus kita kerjakan, harus kita amalkan, harus kita pertahankan. Bukan maknanya Malaysia kalau dah baru maknanya solat tak bayar, kerja tak bayar, duit masuk. Tak. Kita kena buat amal. Yang kita risau, pemikiran-pemikiran terbuka memberi gambaran bahawa pusat-pusat pelacuran dibina tak ada masalah. Sebab kita hidup berbilang bangsa. Kita kena faham juga, bangsa lain juga nak minum arak. Maka tak boleh ganggu mereka. Ini yang kita takut. Kan? Keterbukaan yang merosakkan agama. Keterbukaan yang akhirnya melingkupkan institusi masjid yang semakin lemah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Faham ke faham? Ini patut ketakutan ni mesti ada dalam hidup kita. Kan? Sebab tu kita kena tanamkan agama pada anak kita. Yang perjuangan mereka hari ini bukan sama cabarannya dengan hidup kita pada tahun 70-an, 80-an. Awal 1990-an bukan. Cabaran mereka jauh lebih besar sebab dia dah melibatkan akidah. Ini dah sampai ke tahap akidah, sahabat. Sebab kamu kena faham, Jatan Negara ni ada satu simbol kerajaan Malaysia. Simbol kerajaan negara Malaysia. Di dalam tu, tuan-tuan, dia telah diwartakan oleh Majlis Raja-Raja Melayu pada tahun 1962. Kan? Kat situ ada simbol bintang dan bulan. Kena faham tu. Kenapa kita pertahankan Jatan Negara? Kat situ ada simbol Islam. Apa yang mereka sedang buat ni sebenarnya sedang mencabar agama Islam. Kita tak faham. Kau tahu apa saya buat live ni? Kita tidak menanam untuk benci orang. Kita, Islam ni Nabi bawa untuk berkasih sayang sesama kita. Kita sayang orang lain walaupun mereka berbeza agama. Itu kehidupan kita. Kita sayang satu sama lain. Tapi jangan sampai agama Islam tu diperkotak-katik. Tak boleh sebenarnya. Dan saya yakin manusia-manusia normal takkan kacau. Kita tak kacau agama lain. Orang, sahabat-sahabat kita tak kacau agama kita. Tetapi ada segelintir manusia yang ada agenda khusus. Nak lihat Islam tu tercabar, tercalar, musnah mungkin. Hilang daripada peta. Dengan masuk ke dalam pemikiran-pemikiran anak-anak kita. Satu, kita boleh kalahkan pemikiran ini kalau kita bergerak dalam keluarga. Bergerak bersama keluarga. Bergerak hidupkan Islam dalam keluarga. Sebab bintang dan anak bulan dalam simbol Jatan Negara itu melambangkan agama Islam, agama rasmi. Faham ke faham? Ada agama Islam kat situ, simbol dia. Simbol ni penting. Sahabat-sahabat, ketika Nabi SAW menghantar sahabat-sahabat berperang, kan, berjuang untuk tegakkan agama, Nabi dah sebut satu persatu siapa pegang bendera. Nabi sebut pada sahabat, kalau kau gugur, yang ni pula ambil bendera. Kalau dia gugur, yang ni pula ambil bendera. Maka seorang Yahudi terdengar bicara Nabi. Dia tahu bahawa nama-nama yang disebut oleh Nabi SAW akan tumbang, akan gugur. Antaranya Abdullah ibn Rawaha. Nampak tak? Dan mereka putus tangan kanan, kepit dengan pegang tangan kiri. Putus kedua. Pegang kat sini, macam ni. Nampak? Ada yang ditombak, dia putus kepala. Kan? Di badan mereka penuh dengan kesan tombak, kesan pedang, kesan panah untuk agama. Bendera itu simbol Islam. Mereka pertahankan bendera. Sebab itu simbol. Mereka tak akan benarkan bendera itu jatuh ke tanah. Macam itulah perjuangan kita. Bab bendera, bab Jatan Negara, bab rukun negara. Kita belum cerita pasal rukun negara. Entah budak-budak ingat tak tidak. Nampak tak rukun negara? Entah ingat tak tidak. Betul tak? Budak-budak ni. Sebab tu sahabat-sahabat, saya nak pesan. Walaupun kita di madrasah, bangunkan rukun negara. Tanam pada anak-anak madrasah kita tentang rukun negara. Pastikan mereka juga tahu pasal lagu negaraku. Itu satu cara semangat nasionalis. Mencintai negara. Itu sunnah mencintai negara. Jangan kita geli pula. Apa rukun-rukun negara kita ni ustaz ulama. Kena faham. Itu di situ ada termasuk termaktub perjuangan agama. Jangan dianaktirikan. Jangan disampingkan. Jangan dipinggirkan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. So asas pertemuan kita pada hari ini. Betapa pentingnya
Kita sudah sampai tahap yang sangat bahaya. Apabila Islam tak dibangunkan dengan baik di rumah masing-masing, bukan anak anda saja rosak, maka negara ini juga akan rosak. Kita tak nak di saat masjid nampaknya banyak, masih lagi tidak boleh beroperasi sepenuhnya. Kita takut institusi-institusi yang lain sedang bersaing dan menarik anak-anak remaja kita untuk pergi ke situ. Ini kita bimbang. Kita bukan sekadar bimbang masjid tidak beroperasi dengan sepenuhnya. Kita takut mereka juga tak berfikir dengan sepenuhnya. Kita tak berfikir macam mana nak tarik orang datang ke masjid. Ini bukan salah siapa. Ini bukan siapa nak salahkan siapa. Ini kerja agama kita buat sama-sama, tuan-tuan. Ini kerja agama kita buat sama-sama. Orang yang pegang masjid berfikir secara kreatif dan kreatif bagaimana boleh bawa orang datang ke masjid. Kita sebagai pemimpin keluarga pula berfikir bagaimana kita boleh buat anak kita cinta dan suka datang ke masjid. Kalau semua orang memainkan peranan yang sama, insya-Allah pihak sekolah, ini saya pesan, pihak sekolah, dengar formula ni. Dengar formula ni pihak sekolah. Dengar formula saya. Boleh tak sekolah-sekolah yang majoritinya umat Islam, sekolah-sekolah yang 100% pelajarnya Islam, atau sekolah yang majoritinya umat Islam, dengar pesan saya. Buat program-program, boleh buat program-program di masjid. Minta imam-imam yang banyak duit, dia pegang amanah duit masjid, buat program motivasi, buat program teknik menjawab, buat teknik menjawab, teknik belajar, buat di dewan-dewan masjid, buat di tempat-tempat yang persekitarannya adalah masjid. Buat supaya anak-anak tadi akan nampak bahawa masjid itu bukan sekadar tempat solat, dia juga tempat untuk menciptakan kemenangan dunia dan akhirat. Benar kan? Buat program-program di masjid. Saya ingat saya 10-15 tahun yang lepas, 16 tahun yang lepas, saya pernah buat program-program macam itu di masjid. Saya mulakan di Melaka dengan program-program camp motivasi di masjid. Di awal tahun 1996, 97, 98 kita dah buat dah sebenarnya. Pada saat itu belum ada lagi program-program macam ni. Kita mulakan, kita gerakkan supaya anak remaja boleh datang, budak darjah 6, darjah 5, kita buat camp. Dulu tak ada camp smart ni, camp solat tak ada. Dulu tak ada semua ni. Subhanallah, kita mulakan langkah. Kita bawa anak-anak remaja ini datang ke masjid. Kita pasangkan layar. Kita cerita tentang kehidupan dunia yang mereka nampak dan kehidupan akhirat yang mereka tak nampak supaya mereka faham dan yakin dan percaya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Orang umat Islam dia kena ada kepercayaan pada alam gaib. Semua yang tak nampak tapi kena yakin dan percaya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Itu terletaknya kedudukan Islam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Faham ke faham? Ini perjuangan kita. Ada soalan? Kita pergi pada soalan. Ini soalan daripada Instagram. Ya, Instagram. Panjang soalan tadi. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, izinkan saya cerita. Saya suka dengan nasihat dan teguran daripada Pak Riz. Ia lalu dekat wall IG saya waktu yang tepat, termasuklah kata-kata nasihat. Mungkin dari Allah yang memuji hati saya. Saya ada 8 beradik. Waktu arwah ayah masih ada, abang saya pernah cakap benda-benda kasar dan agak melampau memarahi mak saya. Waktu tu saya je berani lawan abang tu sebab kesian kat mak. Sebab marah saya malas nak tegur. Saya ambil masa dan cuba maafkan. Hampir 2 tahun kami tak bercakap, tapi saya tahu perkembangannya. Dan masa tu rezeki saya dapat belajar jauh. Saya jarang terlibat dengan pergaduhan adik-beradik. Akhirnya bila abang nak kahwin, saya mula tegur sebab ada orang baru nak masuk dalam keluarga kami. Tapi beberapa hari ni ada pergaduhan besar yang hampir sama dengan sebelum ini. Berlaku sebab saya tegur dengan baik kakak ipar untuk cari pengasuh anak-anak mereka. Dan sekarang sakit-sakit menjaga cucu-cucu. Saya dan adik-beradik lain tak sanggup nak tengok. Mengalah tu macam mana? Saya kenal abang saya, dia takkan mengalah. Tak boleh terima nasihat dan teguran. Okay, kita beralih panas. Soalan panas. Kita pun dah panas. Allahumma salli ala Muhammad. Panas. Berpeluh kita. Dalam kehidupan macam itulah. Saya harap soalan ni kita dapat daripada IG. IG kan? Pada IG. Dan alhamdulillah, kita kurang fokus pada IG ni. Kita banyak fokus pada FB. Kita baru nak gerak langkah kepada YouTube. Kan bila kita sedar, secara jujur, bila kita sedar YouTube ni boleh beri pendapatan yang boleh memberi sumbangan kepada pembangunan madrasah, so kita bergerak ke arah sana. Kita dah mula bergerak ke arah sana, tapi mungkin makan masa. Seperti mana kita ambil banyak masa untuk bangunkan jenama kita di FB. Sahabat-sahabat, tuan-tuan dan perempuan, ibu-ibu dan ayah semua, dengar. Apabila kita kurang memberi penekanan pada agama, isu macam ni akan berlaku dengan berleluasa. Bila kita bangunkan anak-anak kita kerana cita-cita dan impian matlamat yang jelas di dunia, bukan akhirat,
maka persengketaan, pergaduhan, konflik akan terus-terusan berlaku. Kan, bila kita gagal bangunkan semangat persaudaraan sesama adik-beradik, kita gagal bangunkan program-program tersusun untuk merapatkan hubungan adik-beradik, maka hubungan tu nanti akan makin pudar. Melainkan kesedaran tu datang sendiri bila kita dah mula matang dalam tindakan, matang dalam pemikiran, kita dah berkahwin, kita mula berjinak dengan dunia usrah, kita mula hadir majlis-majlis ilmu. Dan saya percaya, dan ia akan menjadikan hubungan tu lebih baik. Tapi bukan semua orang ada masa pergi masjid, bukan semua orang ada masa untuk pergi usrah, bukan semua orang seronok dan gembira untuk hadir kuliah-kuliah ni. Nampak tak, segelintir sangat manusia. Mungkin jadi bukan senang nak satukan adik-beradik bila kita jauh dengan Allah. Itu asasnya. Bila hubungan kita dengan Allah terjejas, hubungan kita dengan Allah tak cantik, maka kita bimbang hubungan kita dengan manusia juga akan turut sama terjejas, kurang cantik, kurang elok, kurang baik. Jadi asasnya ialah hubungan kita dengan Allah itu harus dibangunkan. Seawal anak-anak kecil yang bertanya pada saya soalan, anda mungkin dah berkeluarga, anda dah ada anak-anak, anda belajar daripada kesilapan keluarga anda. Anda belajar bagaimana seorang abang sepatutnya memberi contoh terbaik, tapi sebaliknya dilakukan. Seorang abang sepatutnya memberi contoh terbaik pada adik-adik, sepatutnya dia memiliki qudwah hasanah, contoh terbaik untuk jadi ikutan, tapi tidak berlaku. Dan itu saya sokong, saya percaya. Saya memang menentang. Dan saya memang lagi dulu saya percaya bahawa ibu kita dah terlalu penat menjaga kita. Kenapa kita nak benarkan dia bertambah penat untuk menjaga anak-anak kita pula? Ini adalah masa terbaik untuk dia dekat dengan Allah. Saya percaya, sahabat-sahabat, teman-teman, tolonglah belapang dada. Ibu kita terlalu banyak masa, dia korbankan masa dia untuk kita, sehingga kan masa dia belajar agama terjejas, sehingga kan masa dia pergi kuliah terjejas. Bayangkan anak 8 orang, bermakna dalam masa 10 tahun, 12 tahun, dia habiskan banyak masa untuk anak-anak dia. Kalau lahir hari ini tinggalkan tak apa, lahir nak bangunkan pula, nak susukan badan, nak susukan dengan susu badan, nak salin pampers, demam sakit dia kita kena jaga setiap malam. Kan? Satu proses yang sangat panjang. Nampak tak? Belum lagi yang ni besar dah dapat seorang lagi mengandung lagi, lahir pula seorang. Nampak tak? So ibu ni saya yakini bahawa sebagai besar ibu yang anaknya 5 ke atas ni, kan, biasanya mereka tergadai masa untuk belajar agama, tergadai masa untuk memperdalami ilmu agama, tergadai masa untuk mantapkan Al-Quran mereka, tergadai masa mereka demi anak-anak mereka, tergadai masa untuk akhirat mereka. Jadi tolonglah, bila anda dah besar, dah ada otak dah, takkan kau tak pakai otak, dah ada otak, engkau ada anak-anak, apa salah kau cari bibi, engkau cari orang gaji, engkau cari pembantu. Jangan kau bebankan mak engkau. Engkau nak ke mak engkau kena bakar dalam neraka? Engkau nak ke mak kau diseksa dalam alam barzah? Engkau nak ke? Dahlah dia tinggalkan agama, banyak masa untuk agama ditinggalkan demi untuk besar-besarkan kau adik-beradik 7, 8 orang, 9, 10 orang. Kemudian kau ada anak, kau bebankan dia. Ini masa dia untuk belajar agama. Allah panjangkan usia dia untuk dia ada ruang untuk bertobat. Bukan Allah panjangkan, pakai otak lah, pakai otak. Bukan Allah panjangkan usia dia untuk jaga anak kau orang. Faham tak? Bahasa saya memang kasar, minta maaf lah. Nampak tak? Kadang-kadang bahasa macam ni, kau tak sampai pun aku tak tahulah. Nampak tak? Satu, saya pegang prinsip tu. Yang satu, saya pegang prinsip. Saya tak akan benarkan anak saya dijaga oleh mak bapak saya, mentua atau mak bapak saya, walaupun mereka, mertua saya memang terbaik. Dia memang nak jaga anak-anak dia, memang seronok. Kan? Tapi kita tak nak dia habiskan masa jaga anak-anak kita sampai dia tak ada masa pergi masjid. Bila layan cucu-cucu ni sampai tak ada masa nak pergi masjid. Kita tak nak macam tu. Kita nak bapak kita di penghujung usia dia pergi masjid. Kita nak bapak kita, mertua kita ada masa untuk dengar kutubah, dengar kuliah, hadir majlis agama, hadir usrah. Kita nak. Bukan jaga anak cucu. Dia kalau jaga anak cucu memang seronok dia jaga. Dia memang happy jaga. Dia jaga lebih dahsyat daripada dia jaga kita dulu. Tak boleh sentuh cucu dia ni. Tak boleh nak usik. Dia maki kita pula, dia marah kita pula. Sedangkan kita lah anak, kita bapak kepada budak ni. Tapi kita pula kena marah. Punya sayang. Tapi kalau kita benar-benar sayang bapak kita, walaupun pada waktu yang sama dia sayang cucu dia, kita kena pastikan dia ada masa untuk agama. Nampak tak? Kita kena pastikan dia ada masa untuk agama. Dia bukan soal bahawa aku abang, aku berhak untuk buat keputusan. Memang kau berhak untuk buat keputusan. Tapi mak ni, kita kongsi sama-sama. Dia bukan kau sebagai abang kau buat keputusan. Besok mak susah, bukan kau boleh selamatkan. Kami adik-beradik kena bersatu hati nak selamatkan mak di alam barzah. Bukan senang cerita dia. Nampak tak? Besok mak dah jaga anak engkau ber-14. Besok mak meninggal. Anak-anak engkau nanti kenang tak mak ni? Adakah anak-anak engkau akan disibukkan dengan mengaji, baca Quran, sedekah Al-Fatihah setiap hari? Tak mungkin. Anak-anak engkau pula akan disibukkan dengan cita-cita dunia dia. Lepas ni ada penilaian sekolah rendah, lepas tu ada PT3, lepas tu ada SPM, tak macam-macam peksa lagi. Nampak tak?
Anak kau akan disibukkan. Jadi kisah perjuangan seorang nenek dan datuk akan dilupakan. Akan luput daripada ingatan. Ingat sesekali saja. Faham ke faham? Sebab itu tolonglah semua adik-beradik kena faham. Ini masa untuk mak kita belajar agama. Macam mak saya. Kan mak saya tak tahu buat kereta. Ada lesen tapi tak berani, akhirnya lupa buat kereta. Siapa bawa? Kawan-kawan datang kat rumah mak saya, ambil mak saya pergi satu rumah. Bukan minta sedekah, bukan minta derma, bukan minta dana untuk anak dia pergi madrasah. Tidak. Dia belajar agama. Sekarang kan banyak orang buat program-program agama, buat kelas-kelas agama di rumah masing-masing. Dia panggil orang sekitar, panggil kawan-kawan, kenalan-kenalan, sahabat-sahabat, teman-teman. Dan itu antara perkara yang mak saya buat. Mak saya habiskan sisi-sisi hidup ni 70 tahun. 70 tahun jaga orang apa lagi? Ini masa dia jaga diri dia yang bakal berhadapan dengan pertanyaan mungkar nangkir. Dia adalah, ini masa berbaki. Allah pinjamkan minit-minit terakhir dia. Minit-minit terakhir adalah sangat-sangat penting untuk diselamatkan diri dia. Tolonglah sahabat. Jadi mak saya habiskan banyak masa dia pergi ke kelas-kelas mengaji. Mak saya mempunyai kemantapan dari sudut Quran, tetap belajar lagi. Kan? Belajar ilmu ni sampai mati takkan berakhir. Kalaupun kau ulama, walaupun kau ustaz, ada banyak benda yang kau tak tahu. Kena belajar dan belajar. Ya Allah, matikan kami semua dalam keadaan kami menuntut ilmu. Itulah syahid. Ya Allah, aminkan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, matikan kami semua dalam keadaan kami sedang menuntut ilmu. Ya Allah, matikan kami dalam keadaan kami sedang menuntut ilmu-Mu, Ya Allah. Ya Allah, matikan kami dalam keadaan kami sedang menuntut ilmu. Subhanallah. Nampak tak? Orang yang mati dalam keadaan menuntut ilmu ni mati syahid, tuan-tuan. Mati yang diredai oleh Allah. Mati orang bukan biasa-biasa. Mati orang luar biasa. Satu kita nampak jenazah senyum. Ada jenazah terpecik peluh di wajah. Lap-lap keluar peluh. Lap-lap keluar peluh. Tanya pada isteri, suami awak ni apa amalan berpeluh setiap masa? Dia ni suka sangat pergi masjid dengar ceramah agama. Bukan dia pandai pun ustaz, tapi dia suka dengar ceramah. Nama ustaz selalu disebut. Dia suka dengar ustaz. Kalau kat rumah tu dia pegang handphone bukan cari perempuan. Dia pegang handphone bukan cari pelacur. Dia pegang handphone bukan pergi main game. Dengan usia dia tu ustaz, dia pegang handphone nak dengar ceramah aja. Sampai tertidur ustaz. Kan? Kita dengar ceramah-ceramah tu. Subhanallah, berpeluh wajah dia. Tersenyum wajah dia. Menitis air mata. Ini wajah-wajah orang mati syahid. Wajah-wajah orang yang Allah muliakan. Air mata jatuh. Subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. So kau tak nak lihat ke mak kau mati dalam keadaan bahagia? Engkau tak bahagia ke tengok mak kau mati dalam keadaan bahagia? Kenapa kau nak bebankan mak kau dalam keadaan usianya yang makin meningkat? Kadang-kadang kesihatan ni pun terjejas. Yang banyak rahsiakan daripada kita. Dia sakit, dia tak cerita kita. Kita ni kepala otak tak tahu ke mana. Sikit-sikit mengadu mak. Sikit-sikit mengadu mak. Mak apa ni... tolong boleh mak jaga anak orang. Orang pergi kursus. Engkau seorang je pergi kursus. Kau cuba tengok kawan-kawan kau yang pergi kursus. Ada tak dia hantar anak dia kat rumah mak dia? Nampak tak? Jadi tolonglah pakai otak sikit. Tolonglah fikir positif sikit. Nampak tak? Sesekali itu tak jadi masalah lah. Kalau kau ambil secara berterusan, itu kau ambil kesempatan. Mak kau perlu ada masa untuk akhirat dia. Mak kau perlu ada masa untuk alam barzah dia. Mak kau perlu ada masa untuk diri dia. Kalau masa yang dia ada 24 jam tadi, 8 jam, 7 jam dia dah habiskan masa untuk tidur. Masa yang berbaki tadi kau ambil pula untuk jaga anak-anak kau. Apa ada masa, baki masa yang mana pula untuk jaga diri dia? Sahabat, kau faham tak? Subhanallah, tolonglah. Kan? Jadi pada adik yang bertanya, kan, ajak semua adik-beradik yang tak sehaluan dengan abang dan anda sedang bercakap benda benar, tapi abang ada banyak yang ego, abang ada sifat sombong, maka dia rasa dia betul walaupun dia faham perbuatan dia salah, tapi sebab dia letak duduknya sebagai abang, dia tetap anggap dia bagus. Ni salah. Maka saya cadangkan satu pendekatan yang paling best, paling terbaik. Sahabat, adik-adik semua buat amalan 40 hari solat tahajud. Buat amalan 40 hari solat tahajud. Jangan tertinggal satu hari pun. Buat di rumah masing-masing. Di sujud terakhir setiap kali buat 5 kali salam. Buat 5 kali salam. 5 kali salam. Ada 2 kaedah. Sama ada kamu nak buat 5 kali 10 rakaat solat hajat atau nak buat 10 rakaat solat tahajud. Buat. Kan? Buat, bangun. Saya tengok-tengok kalau kita mula pukul 5 settle, insya-Allah. Sekarang masuk waktu 5:51. Kan? InsyaAllah 10 minit atau 5 minit sebelum masuk azan subuh, kita perbanyakkan istighfar.
Istighfar untuk diri sendiri. Ingat istighfar untuk diri sendiri. Banyakkan istighfar untuk keselamatan diri kamu juga. Okey, insya-Allah. Pada waktu yang sama minta bantuan Allah untuk selamatkan mak. Untuk apa buat solat hajat, untuk apa buat solat tahajud 40 hari berturut-turut ni? Untuk minta Allah bagi daya pada abang supaya dia tidak mempergunakan mak dia, iaitu mak kita bersama, kan? Akhirnya mak kita hilang masa untuk akhirat dia. Kita minta, ya Allah berikan mak aku keberkatan masa. Minta, ya Allah berikan mak aku keberkatan masa, berikan aku seluruh keluarga keberkatan masa. Sebab orang yang ada setengah jam tapi Allah angkat sebagai manusia yang ada keberkatan masa, kan? Tak sama orang yang ada setengah jam tapi tak dapat keberkatan masa. Setengah jam main handphone, tak rasa setengah jam tu. Tapi orang yang ada setengah jam tapi dia berzikir, dia dapat satu nikmat yang sangat dahsyat dan terhimpun semua amalan baik ini di akhirat nanti. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Nombor 2 sahabat, perbanyakkan selawat. Perbanyakkan selawat ke atas Nabi dan Allah balas 10 kali selawat ke atas kita. Allah bagi kita rahmat dia. Maka dengan kesempatan itu minta pada Allah, mudah-mudahan Allah beri keberkatan masa pada mak kita, Allah beri daya pada abang kita, Allah beri daya pada seluruh adik-adik kita agar persengketaan, perselisihan, konflik itu dapat diatasi dengan bijak. So semua adik-adik kena bijak. Kalau sedar tegur abang jadi gaduh, maka jangan tegur lagi dalam bentuk yang kita faham boleh menimbulkan pergaduhan. Nampak tak? Bina satu hubungan yang baik. Dan bila kamu bina satu hubungan yang sangat-sangat baik, kata-kata kamu akan menyebabkan abang boleh fikir dengan baik. Percayalah. Jangan main smash, jangan main tinggi suara. Dia akan terasa bahawa dia diperkotak-katikkan, dia dipandang rendah. Walaupun hakikatnya dia sepatutnya dipandang rendah kerana akhlaknya yang sangat rendah. Tapi kita kena jaga aib dia, kena jaga kedudukan dia, kena jaga status dia sebagai seorang abang. Kita hormat dia. Sebagai asbab kita hormat dia, maka kita raih dia dengan layan dia dengan baik. Dengan pada waktu yang sama kita cuba seperti masuk benang dalam jarum, walaupun benang tu lembut tapi boleh masuk di tempat yang keras. Pakai otak, maka anda tidak akan kalah dalam perjuangan ini. Faham ke faham? Insya-Allah. Ada soalan seterusnya? Ada soalan daripada follower sumber WhatsApp. Insya-Allah. Assalamualaikum Pak Riz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dah berumur 60 tahun, suami 65. Saya ada 2 orang anak yang bekerja. Sebelum ni anak saya yang bayarkan sewa rumah dan berikan belanja bulanan untuk saya. Namun bulan ni anak saya kata pada saya yang dia ada masalah kewangan. Anak ada hutang loan bank. Jadi dia tak dapat nak bayar sewa rumah saya. Anak lagi seorang ajak saya tinggal bersama dia. Tapi yang masalahnya suami tak nak ikut sekali. Dia kata kalau dia kena halau dengan tuan rumah, dia akan duduk dengan kawan dia atau tidur dalam kereta api. Haruskah saya tinggalkan dia seorang diri Pak Riz? Okey, ibu, dan saya harap anda ada dalam FB Live saya ni. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Ini ujian kita selepas pasca PKP ni. Anak-anak ada masalah. Wahai anak-anak, pesan Pak Riz, Pak Riz juga sebagai seorang anak, juga seorang ayah. Kita tak nak anak kita buat macam tu. Kita jangan buat macam tu pada mak bapak kita. Kita memang ada kesempitan duit. Ingat pesan Pak Riz ni. Ingat pesan Pak Riz betul-betul. Dan bila anda ada kesempitan duit, maka anda mesti ada kesempatan untuk beribadah pada Allah. Antara perkara yang anda mesti tingkatkan ibadah anda ialah berselawat ke atas Nabi. Perbanyakkan selawat, insya-Allah anda akan mampu keluar daripada kesulitan. Nombor 2, banyakkan istighfar. Percayalah, banyakkan istighfar, banyakkan selawat, insya-Allah rezeki anda terjamin. Insya-Allah rezeki anda terjamin. Percayalah, rezeki anda akan terjamin. Allah tidak akan khianati anda. Anda yang sedang khianati hidup anda sehingga anda sukar untuk membantu mak bapak anda. Sehingga mak bapak anda mula berfikir apa akan berlaku kalau tak bayar rumah. Nanti tuan rumah datang, subhanallah. Bila anda perbanyakkan istighfar, perbanyakkan selawat, insya-Allah anda akan diberi rezeki yang boleh bantu mak bapak anda. Bagi ibu yang bertanya, anda juga lakukan perkara sama. Perbanyakkan istighfar. 60 lebih, mak. 60 lebih bukan masa lagi nak berhijrah ke sana ke sini. Kita berhijrah dari sudut amalan, bukan berhijrah daripada rumah. Maka istighfar banyak-banyak, banyakkan selawat, minta Allah beri keberkatan rezeki pada anak-anak, insya-Allah masalah kita akan dapat selesai. Percayalah. Saya pegang macam ni lah. Ibu nak dapat keberkatan sebagai seorang isteri yang solehah, maka ikut suami bukan ikut anak. InsyaAllah. Jangan risau ada orang tuan rumah akan halau kita keluar. Jangan risau. Suami cakap macam tu, itu sebenarnya bahasa isyarat pada kita supaya kita setia pada dia. Tergamak ke kita nak tengok suami kita naik kereta api satu gerabak ke satu gerabak? Takkan. Itu adalah bahasa simbol. Simbol, bahasa seorang lelaki yang ada ego. Nampak tak? Seorang lelaki yang ada maruah diri. Seorang lelaki yang ada harga diri. Dia tak nak merayu, meratap, menyembah anak dia. Dia tak nak satu dia kekal dalam rumah tu. So anda support ibu. Anda support. Suami anda bukan buat apa. Suami anda ada prinsip yang harus dipertahankan. Kita hormat 60 tahun. Mungkin anda dah berkahwin 40 tahun.
Mungkin anda dah kahwin 40 tahun kan, lamanya. 40 tahun anda bersama. Kan takkan ada masalah sedikit ujian anda tinggalkan suami anda, biar dia duduk kat rumah tu. Tak, kita bersama dengan dia. Di lambung ombak, kita jatuh, kita tenggelam, kita lemas bersama. Insya-Allah. Hidup ini kan kita tinggal saki baki, sisa-sisa hidup. Kan kita takut, kita terkesan, kita terkilan. Kan bila kita pergi rumah anak kita, suami kita meninggal. Tak sempat kita nak ziarah, tak sempat kita bersama dengan dia. Alangkah indahnya hidup ini. Kitalah orang terakhir suami kita jumpa. Itulah keindahan. Kan sebelum suami kita meninggal, tangan kita dipegangnya, badan kita dirakulnya, pipi kita diciuminya. Subhanallah, satu keindahan menjadi pasangan suami isteri yang diredai, diberkati oleh Allah. Jom kita solat jemaah sama-sama, jom kita baca Quran sama-sama, kerana duit tidak seharusnya memisahkan kita. Bukankah kita telah merentasi lebih banyak ujian, lebih banyak dugaan? Doa mudah-mudahan anak diberi keberkatan rezeki. Doa mudah-mudahan anak diberi keberkatan hidup. Insya-Allah anak kita mampu. Dan tuan, saya dah panjang jela bercakap ni. Jangan lupa untuk tinggalkan ni pula ni. Kan? Betul, terbalik. Tinggalkan nombor telefon, sahabat-sahabat, tinggalkan nombor telefon. Untuk apa ni Pak Riz? Kalau anda rasa perjuangan kita kan, masih banyak, ada banyak benda lagi anda dapat tip daripada Pak Riz, 888 Pak Riz buat seminar. Jom, hadirkan diri anda. Sekarang ni, seminar di online. Tak payah masuk dewan, tak payah nak tempah hotel, tak payah fikir pasal cuti. Kita buat pada hari Sabtu, insya-Allah di depan duduk atas meja, atas sofa, kat mana pun ada duduk dalam bilik dan sebagainya, sambil-sambil ada mi goreng, ada mi rebus kan, sambil-sambil ada makanan, anda dengar ceramah. Alhamdulillah, insya-Allah, senang kan. Jadi dengan pasca PKP ni, kita masih lagi tak boleh buat seminar offline, seminar kat luar. Kita teruskan perjuangan kita. Dan inilah satu cara untuk anda bantu Madrasah Pak Riz. Pak Riz, saya nak bantu Madrasah Pak Riz macam mana? Anda hadir seminar ni dengan RM50 saja, anda telah bantu Madrasah Pak Riz. Saya kongsikan apa yang saya tahu sedikit ni dalam konsep, dalam pendekatan seminar, dan anda dapat bukan sekadar ilmu, anda juga dapat bersedekah untuk Madrasah Pak Riz. Madrasah Tahfiz Al-Quran Rabiatul Adawiyah. Tinggalkan nombor telefon, mudah-mudahan tim saya dapat beri pencerahan pada anda tentang seminar ini. Seminar ini, subhanallah, tak ada kos logistik, tak ada kos hotel dan sebagainya. Anda duduk, kan, kita mungkin gunakan pendekatan Google Map. Google Meeting, kita gunakan pendekatan Google Meeting yang boleh masuk beratus orang tu. So anda akan menjadi sebahagian daripada mereka yang hadir. Subhanallah, jom kan, secara tak langsung anda juga boleh bantu Madrasah Pak Riz untuk terus berkembang dalam keadaan yang sangat genting kan. Madrasah juga seperti organisasi lain kan, dia perlukan ada pendapatan, dia perlu ada dana. Tapi memang tak indah lah, tak seronok lah asyik kita minta je. Kita kena ada usaha. Inilah dibuat seminar macam ni. Kalau mana-mana yang maki Pak Riz kata ustaz tak ada kerja lain, asalkan ceramah aja minta duit, tak apa. Kalau itu pandangan anda jangan bersama dalam perjuangan ini kan. Ustaz meniaga itu sunnah. Nampak tak, kita bukan ambil duit orang, kita tawarkan apa yang kita boleh buat. Insya-Allah, Allahumma salli Muhammad wa Muhammad. So, tinggalkan telefon anda, mudah-mudahan anda menjadi sebahagian daripada perjuangan kami. Dan waktu sama, insya-Allah kita cuba sedaya sekarang kita tengah kemaskinikan apa usaha-usaha terakhir kita kan. Kita ada tukar kita punya dari sudut teknikal, kita sedang beli satu perisian yang baru daripada luar negara. Insya-Allah kita cuba sedaya upaya untuk hantar hari ini, insya-Allah, e-book kita. So mana-mana yang nak e-book, dapatkan e-book cerita yang sangat menarik. Insya-Allah kita bagi anda berfasa-fasa, dan siri yang pertama akan sampai pada anda, insya-Allah. Dan selewat-lewatnya petang atau malam ni, insya-Allah akan sampai. Dan kita dari semasa ke semasa memperkemaskinikan ni. Anda juga boleh beri sumbangan dana. Terima kasih kalau anda dah sumbangkan dana, anda rahsiakan atau anda hantar resit, kami tak terlafaz dengan kata-kata, kami tak tulis perkataan terima kasih. Izinkan saya mewakili Madrasah Tahfiz Al-Quran Rabiatul Adawiyah sebagai pemiliknya mengucapkan terima kasih. Terima kasih sensei dan juga apa saja berkata syukran subhanallah, alhamdulillah, wallah kan, atas sumbangan anda. Walaupun hanya RM2, tapi besar nilainya pada hidup kami. Ya, kami ada buat senang pay yang harganya, yang bayar sumbangannya sekecil RM2. Buatlah, pergi ke FB Pak Riz, sumbangkan RM2, jadikan amalan tetap bayi. Buat tetap bayi RM2, tak jadi masalah. Nilai itu tak penting. Yang penting adalah bila anda hidupkan duit anda untuk agama. Subhanallah. Duit anda tak ada nilai tau.
melainkan anda jadikan dia sebagai sandaran akhirat anda. Anda gunakan untuk pelaburan akhirat anda. Subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. So, sumbang kepada madrasah adalah perkara yang sangat-sangat besar nilainya di sisi Allah. Bukan madrasah saja, bukan madrasah Pak Riz saja. Ada banyak madrasah tengah susah sekarang tahu. Sebab mereka tak boleh kolek duit, mereka tak boleh kutip yuran, tapi mereka nak makan. Kan tak tahulah kalau ada tempat makan daun je, makan lalang je. Nampak tak? Takkan macam tu kejam kita layan ustaz-ustaz kita di madrasah-madrasah ada pondok-pondok. Mereka terpaksa buat kerja tambahan, mereka terpaksa buat ni buat tu, buat jual barang, terpaksa kesian mereka, subhanallah. Kan? Tapi tolonglah, bantulah madrasah-madrasah dengan beri sumbangan kepada madrasah-madrasah sekitar hidup anda. Tolong selain pada madrasah Pak Riz, kalau anda rasa nak bantu madrasah-madrasah lain. Madrasah lain juga perlu dibantu. Tolonglah mereka. Tolong bantu mereka. Subhanallah, kesian orang-orang agama ni. Kesian mereka. Kan? Mereka perlukan pendapatan setiap bulan. Kan? Mereka madrasah tak boleh kutip duit. Tak dibenarkan kutip duit. Tapi oleh kerana kita ada online, kita buat. Tapi bukan semua mak pak ada duit pula nak bayar. Nampak tak? Faham tak? Kalau sebelum PKP pun dia tak bayar yuran, lepas PKP lagi dia tak bayar. Faham tak? Ini madrasah. Kan? Kita bukan satu institusi, kalau orang tak bayar yuran kita buang ni. Tak. Kan? Ada orang berbulan-bulan, malah ada yang bertahun tak bayar yuran. Kita masih lagi benarkan dia belajar. Sebab perjuangan kita bukan terletak pada duit. Tapi duit juga penting untuk kita nak bayar gaji ustaz, nak bayar bil elektrik, bil air. Kan? Bagi mereka yang kita minta sumbangan dana sebab kita nak bayar bil air, bil elektrik kita. Budak-budak kita kalau mandi, dia macam mandi laut. Faham tak? Dia bukan kisah sangat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ya betul, madrasah Pak Riz kita kenakan yuran. Yuran yang kita kenakan ialah hanya RM150. Dan bukan semua orang membayar. Ada anak yatim, ada fakir miskin. Ada juga masuk dulu orang kaya. Tapi selepas proses perjalanan anak dia, kan, bisnes dia jatuh pula. Kan? Maka dia tak mau bayar. Dulu dia bayar, sekarang tak dibayar. Kita terima je. Ketika dia senang kita terima, ketika dia susah pun kita terima. Ketika dia susah kita terima, ketika dia bertambah susah pun kita terima. Faham tak? Kan? Jangan hilang dah lah. Jangan tak bayar yuran, lepas tu berhenti hilang, lepas tu kutuk orang. Tak boleh lah. Itu tidak ada adab namanya. Dah hutang yuran beribu-ribu, lepas tu keluar-keluar kutuk madrasah macam-macam untuk menghalalkan perbuatan dia. Kenapa kau berhenti? Madrasah tu teruk. Madrasah tu ustazah teruk. Makan tak cukup, tapi yuran kau tak bayar beribu. Nampak tak? Allah tahu. Kau boleh tipu manusia, tapi kau tak boleh tipu Allah SWT. Kan nak cari aku kat mana besok ni pada masyar? Jangan umpat tau. Jangan kutuk orang, jangan caci orang. Penat nanti nak cari orang. Kita nak cari reda Allah kat dunia. Semudah-mudahan di akhirat kita cari Rasulullah SAW untuk dapat syafaat Nabi. Buat apa kita nak buang masa nak cari manusia yang kita dosa? Nampak tak? Kalau kita boleh hapuskan dosa kita kat dunia, jangan mengumpat, jangan kutuk orang, jangan caci orang, jangan dah berlomba. Jangan jadi munafik. Jangan. Berhenti ke semua tu. Mudah-mudahan kita hidup penuh bahagia. InsyaAllah. Apa? Itu je. Ada soalan? Soalan terakhir lah. InsyaAllah. Ada soalan daripada follower. Ya. Assalamualaikum Pak Riz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dah lama ikuti live Pak Riz. Banyak yang saya belajar. Saya ada soalan. Anak saya pernah membuat perkara yang sangat menggores hati saya. Terasa sukar untuk saya memaafkan dia. Namun begitu, saya sentiasa doakan dia untuk mendapat hidayah. Setiap kali dia mengamuk, dia akan pukul saya. Tapi saya tetap bersabar dan sebagai ibu, saya cuba bunuh sifat terasa hati kerana saya takut Allah murka dengan anak saya. Ada tak cara-cara yang boleh saya buat untuk saya bimbing anak saya ni? Dia panas baran dan pernah terlibat dengan dadah kerana terpengaruh dengan kawan dia. Saya takkan give up Pak Riz sebab saya mengandungkan dia dan saya nak terbaik buat dia. Subhanallah. Kalau anak tu tahulah, sedih Pak Riz ni. Kalau anak tu tahulah anda seorang ibu yang terbaik, maka dia tak akan cari yang lain. Anda tahu tak? Satu penyesalan akan datang paling kuat ialah bila anda dah meninggal nanti. Kalau anda meninggal dunia, percayalah cakap Pak Riz, anak ini pasti menyesal. Kesan akan dalam hidupnya. Air mata darah sekalipun dia tak akan dapat kembalikan mak dia. Ruginya anak-anak yang dapat mak terbaik tapi dia layan mak dia macam sampah. Sampah pun ada harga. Kan? Jadi ibu, kita ringkaskan bicara kita untuk anda, kan? Apa anda patut buat? Buat amalan tahajud, jangan berhenti ibu. Bila anak anda dah mula naik kaki, naik tangan, di sisi Allah anak itu derhaka. Maka Allah laknat anak macam tu, tak ada tempat di sisi Allah. Kita takut. Kita takut macam tu. Dan kita takut Allah tak pandang anak kita tu menyebabkan dia bertambah jauh. Kenapa anak saya makin teruk Pak Riz? Kenapa anak saya makin kurang ajar, makin tak beradab? Sebab Allah tak pandang dia. Allah tak ada kasih dia. Ihsan Allah tidak bersama, rahmat Allah tidak bersama. Maka anak tu terbiar tanpa kasih sayang Allah. Bila anak tu terbiar tanpa kasih sayang Allah, maka hidayah bila tak sampai, anak tu makin teruk. Itu yang kita risau. Sebab itu ibu, kuasa yang Allah bagi pada anda,
And magic yang anda bagi pada anda ialah beri keampunan, minta hidayah daripada seorang ibu. Minta hidayah, mudah-mudahan dengan maha lembutnya Allah, maha pengasihnya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Razak, ya Fata, ya Razak. Mudah-mudahan Allah beri hidayah pada anak itu, walaupun hukum akal kata anak ini sukarnya kembali ke pangkal jalan. Tapi di sisi Allah tidak ada yang mustahil. Ada anak yang taat, yang soleh, soleha, tapi di penghujung dia derhaka pada mak. Bila berkahwin dia khianat mak dia. Bila dia kahwin dia tengking maki hamun mak dia. Bila dia berkahwin dia rasa mak dia beban pada dia. Tapi bagi segelintir anak, masa dia remaja dia telah memberi kesan yang buruk pada mak dia. Kemudian bila dia berkahwin dia tersedar, dia mula terfikir, ya Allah, sebab tu jangan buang anak. Puan buat benda betul. Puan buat benda yang jarang mak buat. Puan ada dua magic yang Allah bagi, iaitu doa yang mustajab. Nampak tak? Dan minta keampunan untuk dia, minta Allah reda ke atas dia. Dengan anda reda dapat anak macam tu, anak ini menjadi asbab anda dekat dengan Allah. Nampak tak jasa dia dalam keadaan tak perasan? Jasa dia menjadi asbab anda dekat dengan Allah. Kalau anak tu berlemah lembut, anak tu baik, alhamdulillah, bonus terbaik. Tapi mungkin anda akan banyak masa depan TV, anda mungkin banyak masa perkara lain. Tapi bila anda dikasiri, dimaki, dihamun oleh anak tadi tu, anda memperuntukkan banyak masa untuk akhirat anda, untuk Allah, untuk perhubungan Allah. Jadi tolonglah bangun sepertiga malam, bangun untuk bertahajud, jangan berhenti tahajud, doa sungguh-sungguh, perbanyakkan selawat, minta pada Allah sungguh-sungguh. So bila anak tu di mana pun dia berada, anda perbanyakkan, sedekahkan dia surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan keberkatan surah Al-Fatihah itu menjadikan anak tu lembut hati dia. Amalkan zikir ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim. Amalkan zikir ya Rahim, ya Rahim. Mudah-mudahan Allah beri kasih sayang dia kepada anak kita tu. Nampak tak? Masa buat makan, masak untuk anak tu, kan, perbanyakkan surah Al-Insyirah, Alam Nasrah, perbanyakkan selawat, insya-Allah. Nampak tak? Jangan tinggalkan solat, jangan tinggalkan Quran sebelum tidur. Pastikan anda baca Al-Mulk sebelum tidur. Pastikan anda baca surah As-Sajadah sebelum tidur. Pastikan anda baca surah Al-Waqi'ah. Pastikan anda baca 2 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah. 2 yang terakhir surah Al-Baqarah. Jaga agama, jaga Islam, insya-Allah Allah jaga anda. Perjuangan kita jangan putus asa. Kita serahkan pada Allah. Mudah-mudahan kejayaan menang, kejayaan berada dalam dakapan kita. Andai kata di saat anda menutup mata, anak itu masih lagi tidak boleh diselamatkan, percayalah anda dah puas. Anda adalah seorang ibu yang Allah angkat darjatnya sangat tinggi. Nampak tak? Allah angkat makam anda sangat tinggi. Kerana di saat Allah uji anda, anda tak give up. Di saat anda uji, anda reda dan anda sabar. Itulah makam manusia yang sangat tinggi. Ada manusia Allah uji dengan sakit, ada orang Allah uji dengan suami, ada orang Allah uji dengan anak, ada orang Allah uji dengan kekayaan dan harta, ada orang Allah uji dengan kemiskinan. Apapun ujian itu, Allah tuntut 2 perkara daripada kita, reda dan sabar. InsyaAllah kita menang, InsyaAllah kita berjaya, InsyaAllah tidak di dunia, confirm InsyaAllah, wallahi kita akan jumpa kemenangan di akhirat dengan syarat kita reda dan kita sabar. Ibu, mudah-mudahan yang ada keberkatan daripada perkongsian kita. Saya undur diri, InsyaAllah di lain masa kita berkongsi lagi di masa-masa lain. Kalau saya ada dapat soalan macam ni, saya akan peralusi lagi, saya akan bagi jawapan-jawapan seterusnya. InsyaAllah jaga diri baik, bangunkan jati diri, cintakan agama, cintakan bangsa, cintakan negara. Dan pastikan negara kita tidak diperkotak-katikkan. Untuk memastikan negara kita dapat dipertahankan, maka bangun ke Islam. Islam tu dasar yang paling kuat. Bangun ke Islam di kalangan anak-anak kita supaya mereka faham tentang erti cinta bangsa, agama dan negara. Nampak tak? Tanpa Islam, cinta pada negara tak ada nilai. Tanpa Islam, cinta pada agama, cinta pada bangsa tak ada nilai. Nampak tak? Kita lebih beremosi mengikut hawa nafsu. Mudah-mudahan kita menang dalam perjuangan ni. Mudah-mudahan kita menang dalam pertempuran ini, insya-Allah. Jaga diri baik. Allah ada. InsyaAllah Allah yang terbaik menjaga kita. Allah jaga kita. Dan kita jaga hubungan dengan Allah. Allah pasti jaga kita, insya-Allah. So kita jumpa besok, insya-Allah. Terima kasih atas masa yang anda peruntukkan bersama Pak Rizal ini, insya-Allah. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.